Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Anak-anak calon-calon SPM bagi mata pelajaran geografi. Okey, hari ini cikgu nak berkongsilah. Okey, bagi yang belum mengenali saya Cikgu Fitri aka Mr. Fit dalam channel YouTube Mr. Fit Channel. Okey, hari ini saya nak berkongsi, saya nak bercerita santai-santai dengan anak-anak calon-calon SPM untuk mata pelajaran geografi. Hari ini kita nak bedah siasat sikit sempena peperiksaan bagi mata pelajaran geografi SPM. Okey, yang tidak berapa lama lagi lah, tapi kita masih ada masa lagi untuk kita jalankan, ulang kaji, berkongsi, menelaah ataupun buat apa saja untuk persediaan akhir bagi menghadapi peperiksaan yang bakal menjelma. Okey, hari ini saya nak berkongsilah dengan anak-anak bagaimana kita nak tengok soalan esei geografi SPM. Okey, soalan apa? Saya hanya ambil petikan subtopik ataupun tema berkaitan dengan kegiatan ekonomi melibatkan soalan SPM 2015 sehingga 2019. Okey, kita nak tengok sikit, kaji-kaji sikit apakah soalan ataupun tema-tema kegiatan ekonomi yang keluar dalam SPM sebelum ni, 5 tahun sebelum ini. Okey, so saya tak nak cerita panjang sangat lah dalam video ini. Mungkin kalau terlajak panjang tu boleh tengok sikit-sikit, tengok perlahan-lahan. Diharap perkongsian saya ini akan dapat dimanfaatkan oleh calon-calon SPM bagi mata pelajaran geografi. Okey, so kita tengok ringkasan untuk soalan tema kegiatan ekonomi ni 2015, 16, 17, 18 dan 2019. Okey, jenis kegiatan ekonomi tahun 2015. Okey, kita bagi highlight sikit lah. Okey, highlight sikit. Okey, tengok kat sini. Dia ada pertanian dengan agro. Okey, dia bentuk soalan ni, mengapakah, wajarkah? Ni yang saya sebutkan sebelum ini. Wajarkah? Kalau wajar tulis wajar. Kalau tak wajar tulis tidak wajar. Okey, 2016 dia berkaitan dengan ekopelancongan. Okey, dia bentuk soalan penyoalan dia, mengapakah kemukakan cadangan? Ada kena perlukan huraian lah. Okey, fakta huraian sertakan contoh supaya ia selamat. Okey, janganlah kata tak nak bagi contoh lah. Mungkin contoh itu boleh wujud sebagai huraian. Okey, 2017 industri otomotif, industri kegiatan perindustrian. Okey, perindustrian. Soalan dia, bentuk soalan dia, mengapakah, jelaskan, terangkan, kemukakan. Okey, 2018 sektor pembinaan, 2019 sektor perikanan dan aquakultur. Okey, dalam bahasa Inggeris aquaculture. Okey, bertanya juga mengapakah ni selalu wujud kemukakan, jelaskan, huraikan. Okey, so ini bentuk-bentuk soalan berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam soalan esei 2015 sehingga 2019. So saya nak bagi ataupun bawa anak-anak semua kita tengok cadangan jawapan untuk tahun 2015 satu-satu lah. Okay, video ni panjang sikit. Okey, so kalau saya cubalah untuk ringkaskan agar tidak membosankan, tetapi kalau nak ringkas nanti tak sampai. Okey, sebab perkongsian kita ni santai-santai, janji sampai. Okey, mengapakah kawasan tanah tinggi penting kepada kegiatan pertanian? Okey, ini merujuk kepada kepentingan kawasan tanah tinggi berkaitan dengan kegiatan pertanian. Dia bagi markah yang diperuntukkan adalah 4 markah. Okey, kita tengok bagaimanakah jawapan untuk 4 markah. Okey, so kita stop dia punya ni. Macam pula. Okey, tak dengan jawapan. Tanah tinggi penting kepada kegiatan pertanian di Malaysia kerana. Okey, kerana apa? Okey, so kita kena bagilah. Okey, kerana suhu sederhana sekitar 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius. Okey, ini sebab dia. Dan kita terus bagi huraian menggalakkan tanaman hawa sederhana seperti bunga dan teh. Ini contoh dia.
Okey, walaupun 4 markah kita boleh jadikan contoh itu sebagai dalam bentuk huraian, dalam bentuk dia punya huraian kepada fakta. Okey. So kena tulislah, pastikan jalan-jalan tulis nombor soalan 9B. Mulakan dengan mukadimah sedikit. Ingat bukanlah macam pendahuluan karangan tu, mukadimah menunjukkan bahawa calon menjawab untuk soalan tersebut. Okey. Yang kedua, huraian kedua, fakta kedua, kawasan tumpuan pelancongan dari dalam dan luar negara seperti di kamera Highland dan Khorasan ni boleh wujud sebagai contoh dan huraian. Tumpuan pelancongan dari dalam dan luar negara ni adalah huraian dia. Okey, tengok tanah yang subur terdiri daripada jenis tanah litrik sesuai untuk tanaman buah-buahan. Okey, so mungkin ada buah tambahlah tanaman buah-buahan seperti apa. Okey, seperti apa. So, soalan nombor 9, C. Tadi soalan B, ni C. Mengapakah kegiatan agro pelancongan di tanah tinggi Cameron telah mengakibatkan kejadian banjir di kawasan tersebut? Okey, agro pelancongan. Agro pelancongan adalah pelancongan pertanian. Kena fahamlah. Okey, di tanah tinggi Cameron ni adalah kawasan tanah tinggi. Dikaitkan dengan soalan sebelum ni, kepentingan kegiatan pertanian di kawasan tanah tinggi mengakibatkan kejadian banjir. Okey, bagaimana? Markah yang diperuntukkan 6 markah. Semestinya ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Okey, cadangan jawapan. Kejadian banjir di Cameron Highland berlaku kerana kerana apa? Mungkin boleh tambah lagi yang sebelum tu ayat soalan tadi. Dia kata saya ulang balik. Dia kata agro pelancongan. Agro pelancongan boleh tambahlah kejadian banjir di Cameron Highland berlaku akibat kegiatan agro pelancongan kerana boleh juga pembinaan pertempatan baharu yang menyebabkan wujudnya banyak permukaan berturap. Ni pertempatan baharu ni fakta dia. Huraiannya mewujudkan banyak permukaan berturap, menghalang air diserap ke dalam tanah. Contohnya, ni contohlah. So kat sini dah ada fakta, ada huraian, ada contoh. So saya suka calon-calon gunakan perkataan contohnya ataupun seperti. Itu menunjukkan bahawa calon cuba untuk memberi contoh, memberi huraian yang lengkap kepada jawapan calon. Okey, kat tadi dia bagi 6 markah untuk soalan ini. Kat sini dah dapat 3 markah dah. Okey, pembuangan sampah sarap ke dalam sistem saliran. Sampah sarap tu punca dia ataupun fakta dia menyebabkan aliran sungai tersumbat. Ini huraian dia. Sampah sarap tu dibuang ke dalam sungai menyebabkan aliran sungai tersumbat. Contohnya yang telah berlaku di Sungai Palas. Ini contoh kawasan lah. Ataupun boleh bagi contoh yang relevan. Contohnya plastik ataupun sampah sarap menyebabkan sungai menjadi tercemar dan cetek ataupun tersumbat. Boleh bagi contoh sampah yang dibuang ke dalam sungai pun boleh juga. Yang ketiga, penerokaan tanah dilakukan dengan giat. Seterusnya menyebabkan kawasan hutan ditebang yang memberi kesan buruk seperti peningkatan larian air permukaan. Sebab hutan itu ditebang. Sebab apa? Sebab nak meneroka kegiatan pertanian. Kat sini sebenarnya dah layak dapat 9. Saya bagi contoh tak banyak lah. Contoh jawapan kalau panjang-panjang nanti panjang masa pula. So 2015, soalan nombor D, nombor 9 tadi C, B, C, D. Wajarkah kerajaan menghadkan kegiatan agro pelancongan? Dekat sini dia bagi 6 markah. 6 markah ni kita tengok sama juga. Fakta, huraian, contoh. Kena bagi penegasan sama ada kita terima wajar atau tidak wajar. Kita sebutlah, adakah wajar kerajaan menghadkan kegiatan pertanian ini? Adalah wajar. Maksudnya kita tegaskan bahawa wajar. Kerajaan menghadkan kegiatan pertanian di kawasan di tanah tinggi kerana mengekalkan habitat flora dan fauna. Ini saya bagi cadangan jawapan lah. Boleh tambah huraian dengan fakta sendiri kalau nak bagi mengekalkan habitat flora dan fauna. Bagi memelihara alam semula jadi. Contohnya pokok ataupun haiwan itu melindungi kepupusan flora dan fauna. Macam mana nak melindungi? Boleh buat huraian dengan
contoh sendiri. Mengekalkan keseimbangan ekosistem. Bagaimana ekosistem ni boleh dikekalkan dengan menghalang ataupun menghadkan kegiatan pertanian. Okey, mengekalkan suhu setempat, okey, mengurangkan risiko kejadian banjir, memelihara kawasan tadahan air hujan. Okey, ni saya bagi fakta saja. Okey, bagi fakta saja. Saya tak masukkanlah huraian dengan contoh tu. Okey, 2016 berkaitan dengan eko pelancongan tadi, agro pelancongan. Okey, di kawasan tanah tinggi kan. Okey, ini berkaitan dengan eko pelancongan, dia bagi 5 markah. Okey, Malaysia menjadi lokasi eko pelancongan kerana terdapatnya hutan-hujan tropika yang mengandungi pelbagai flora. Ni hutan-hujan tropika. Fakta dia, menguatkan fakta tu adalah kena ada huraian dan dia ada contoh. Okey, mengandungi pelbagai flora dan fauna seperti tadi saya sebutkan. Contohnya seperti itu menunjukkan bahawa calon cuba untuk memberikan contoh, memberikan huraian yang lengkap kepada fakta yang dikemukakan ataupun jawapan yang dikemukakan. Okey, so terdapatnya gua batu kapur. Gua batu kapur ni apa? Cantik dan unik. Seperti atau contohnya. Okey, kena bagi macam tu. Terdapatnya terumbu karang yang cantik seperti Taman Laut Pulau Tioman. Okey. So, terdapat pantai berpasir dan kawasan teluk yang menarik seperti Teluk Cempedak. Okey. Soalan nombor 8 juga. Kemukakan cadangan untuk meningkatkan lagi kedatangan pelancong asing ke Malaysia. Dia bagi cadangan 5 markah kat situ. Cadangan untuk meningkatkan kemasukan pelancong asing ialah, kena ada ayat permulaan mukadimah dia. Mewujudkan lebih banyak zon bebas cukai seperti di Langkawi, mempromosikan tambang murah, memperkenalkan lokasi pelancongan baharu yang menarik. Kalau memperkenalkan lokasi pelancongan, dia macam tergantung kat situ. Okey. Tambah ayat lokasi pelancongan baharu ataupun lokasi pelancongan yang lebih menarik minat pelancong. Okey, kena bagi ayat yang sedap, ayat yang lengkap, ayat yang panjang. Bukanlah panjang macam karangan bahasa Melayu tu. Maksudnya orang baca ada faham apakah yang cuba disampaikan oleh calon-calon. Menaik taraf kemudahan awam, meningkatkan tahap keselamatan dengan menempatkan lebih ramai polis pelancong. Dia kena ada contoh. Kena ada contoh, ada huraian. Bagi ayat tu tidak tergantung. Penting supaya ingatan calon penting. Sangat penting. Pastikan ayat yang digunakan itu adalah ayat yang lengkap dan tidak tergantung. Okey. Seterusnya, tengok. 2017, soalan nombor 8. Mengapakah Malaysia menjadi tumpuan industri pemasangan kenderaan? 6 markah. Cadangan ni, Malaysia menjadi tumpuan industri pemasangan kenderaan kerana, kena ada ayat macam tadi juga, mukadimah dia, ayat yang menunjukkan bahawa kita mula untuk menjawab. Okey. Faktor fizikal, iaitu terdapatnya kawasan pinggir laut yang mempunyai pelabuhan bagi urusan ekspor dan import. Di huraian dia. Okey. Faktor ekonomi, iaitu terdapatnya bekalan sumber bahan mentah yang mencukupi. Boleh tambah contohnya apa sumber bahan mentah yang mencukupi tu. Mungkin getah. Okey, getah sebab nak buat tayar. So tak payah import tayar daripada luar negara. Okey, faktor sosial, tahap pendidikan dalam kalangan penduduk yang tinggi menyediakan tenaga buruh mahir. Tahap pendidikan dalam kalangan penduduk ni huraian dia. Okey. Tenaga buruh mahir. Sebagai contoh. Okey, kalangan penduduk yang tinggi, contohnya terdapat bekalan tenaga buruh mahir. Okey. Faktor dasar kerajaan yang menyediakan insentif pelaburan bagi menggalakkan pelabur asing untuk membuka kilang di Malaysia. Contohnya apa? Okey, syarikat-syarikat kenderaan dari luar negara, dari Jepun, China dan sebagainya. Okey. So soalan nombor 8 juga, B, jelaskan sumbangan. Suruh jelaskan 6 markah. Kena ada fakta, kena ada huraian, kena ada contoh. Okey. Sumbangan kemajuan industri otomotif kepada pembangunan ialah mewujudkan peluang pekerjaan melalui pembukaan kilang-kilang. Okey, contohnya, kena bagi contoh. Saya tak kira jawapan kat sini. Okey, contohnya apa? Contohnya operator pengeluaran, ataupun supervisor, penyelia kilang, pemandu lori. Okey.
Meningkatkan taraf hidup rakyat, seterusnya mengurangkan kadar pengangguran. Okey. Apa contohnya? Peluang pekerjaan yang banyak tadi meningkatkan taraf hidup rakyat. Apa taraf hidup maksudnya? Rakyat hidup lebih selesa, memiliki rumah, memiliki pekerjaan, itu menyebabkan itu boleh memiliki rumah, memiliki kenderaan. Meningkatkan pendapatan negara melalui bayaran cukai dan ekspor. Contohnya cukai apa? Cukai perkhidmatan, cukai ekspor, cukai import, itu meningkatkan pendapatan negara. Mengembangkan industri hiliran. Industri hiliran ni adalah industri yang berkait, melalui pegang kedai aksesori kenderaan. Contohnya mungkin adanya kedai-kedai aksesori kenderaan, kedai-kedai servis kenderaan, kedai-kedai make up kenderaan, modify kenderaan. Itu industri hiliran lah. Berlakunya pemindahan teknologi dari negara maju seperti Jepun ke negara kita. So itu cadangan jawapan dia. Cadangan jawapan. Saya ulang balik, cadangan jawapan. Soalan 8C 2017, terangkan kesan penambahan bilangan kenderaan terhadap manusia dan alam sekitar. Dia bagi 4 markah. 4 markah. Apa cadangan jawapan dia? Kesan penambahan bilangan kenderaan, macam biasalah kita bagi mukadimah. Berlakunya kesesakan lalu lintas. Terutama tambah lagi urang yang kat ujung tu. Macam saya sebut dia bagi ayat sedap ni, saya bagi cadangan jawapan sebab apa? Sebab tak nak terlalu bergantung dengan cadangan kita bagi ni, saya bagi ni. Kita cuba explore sendiri. Berlakunya kesesakan lalu lintas, terutamanya di bandar-bandar besar. Contoh kat situ kan. Meningkatkan pendapatan negara melalui bayaran cukai dan ekspor. Kesan penambahan bilangan. Ni salah ni. Tersalah. Mungkin saya tersalah copy . Abaikan yang tu, yang ni abai, tak nak. Tersalah. Saya tersalah tersalah copy ni. Ni tak nak. Berlakunya pencemaran udara dan pencemaran bunyi. Berlakunya kesan rumah hijau dan peningkatan suhu setempat. Tadi tersalah saya sorry. Tadi tersalah. Jangan kecam. Jangan kecam. Biasalah kadang-kadang buat banyak tengah malam, buat slide dan sebagainya jadi. So saya dah betulkan, saya dah pangkas tadi. Itu adalah tidak kaitan dia, kesan kepada alam sekitar. Kesan kepada alam sekitar. Soalan 2017, soalan nombor 8. Soalan nombor 8 D. Dia nak langkah yang sesuai bagi menghadapi pertambahan bilangan kenderaan. Pertambahan bilangan kenderaan ini saya tak tahu berlaku. Sebab orang mula kerja, dah ada gaji, mampu memiliki kenderaan, promosi tu, promosi ini. Bagaimana langkah kita nak menghadapi? Kita tak boleh nak kurangkan pertambahan bilangan kenderaan. Kita kena hadapkan dia. Kita macam selesaikan dia. Bagaimana? Langkah dia adalah menggalakkan masyarakat menggunakan kenderaan. Boleh beli kereta, tapi kurangkan pergerakan kenderaan dah. Menggalakkan masyarakat menggunakan kenderaan awam. Contohnya apa? Contohnya perkhidmatan bas dan taksi, ataupun mungkin tambah yang maju sikit sekarang ni ada e-hailing. Ada Grab, ada jangan sebut Foodpanda pula. Tak ada kenderaan kereta Foodpanda, tak ada. Mengadakan kempen berkongsi kereta untuk ke tempat kerja. Contohnya berkongsi kenderaan tadilah. Berkongsi kereta, contohnya apa? Bergila-gila. Menggunakan kenderaan persendirian untuk ke tempat kerja. Contohlah kan, ada 4 orang duduk dekat dengan bersebelahan dengan taman-taman perumahan dan sebagainya. Mungkin hari pertama A yang bawa, B, C, D naik kereta A. Hari yang kedua, B yang bawa kereta A, C, D naik kereta B. Macam itulah contoh dia. Lebar menaik taraf jalan raya sedia ada. Lebarkan jalan raya. Kalau dulu dia boleh 2 laluan saja, dah jadi 4 laluan, 4 link dah. So, bila kenderaan bertambah, kereta masih lagi bergerak dan tidak menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk. Jam dia tak boleh nak lari. Kesesakan lalu lintas tak boleh lari, tapi kita boleh kurangkan kadar dia. Membina jalan raya bertingkat di pusat bandar, macam contoh awak pergi di Kuala Lumpur kan, banyak jalan raya bertingkat-tingkat lah. Sebab apa? Sebab nak tampung bilangan kenderaan yang banyak. Soalan nombor 2018, soalan nombor 9, mengapakah sektor pembinaan merupakan sektor yang mempunyai pekerja asing paling ramai? Kenapa sektor pembinaan?
contohnya buat bangunan lah, buat bangunan besar-besar projek-projek pembinaan, buat jalan raya dan sebagainya. Kenapa? Ramai pekerja asing. Okey, kita tanya. Okey, 6 markah dia bagi kat situ. Okey, pertama adalah penduduk tempatan yang kurang berminat terhadap sektor pembinaan kerana mereka lebih cenderung memilih sektor perkhidmatan. Okey, orang kita buruh tempatan tak nak kerja, so terpaksa ambil buruh asing. Okey, kadar upah yang tinggi menarik pekerja asing untuk bekerja dalam sektor pembinaan tinggi berbanding dengan negara mereka. Okey, macam kalau kat Malaysia ni mungkinlah rakyat Malaysia ni tak tertarik sangat sebab mungkin duit kita ni lebih besar daripada duit yang dari negara yang buruh asing tadi. Okey, perkembangan ekonomi yang memerlukan pekerja pembinaan yang ramai sebab penduduk kita ni tak ramai. Negara kita masih lagi 32 juta, 33 juta jumlah penduduk dia. Okey, so kita perlu bekalan tenaga buruh yang ramai bagi mempercepatkan proses pembinaan. Okey, meningkatkan bilangan kenderaan, peningkatan bilangan kenderaan memerlukan kerja-kerja banyak taraf jalan raya dan lebuh raya yang memerlukan pekerja yang ramai. Okey, tu cadangan jawapan dia. Nombor 9C, huraikan langkah yang perlu dilaksanakan untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing. Dia nak langkah. Kita nak kurangkan pekerja asing ni tanpa menjejaskan pembangunan negara Malaysia. Macam mana? Okey, langkah dia adalah majikan perlu menawarkan gaji yang tinggi kepada pekerja tempatan. Gaji yang tinggi ni poin dia. Kepada siapa? Kepada pekerja tempatan bagi menarik minat mereka bekerja dalam pelbagai sektor. Seperti, bagi contoh sektor pertanian dan pembinaan. Memperkenalkan pelbagai insentif kepada penduduk tempatan seperti kemudahan perumahan, kemudahan cuti dan allowance pengangkutan. Kita tarik minat dia. Baguslah kerja kat sini. Ada rumah, disediakan, ada cuti tahun, ada allowance pengangkutan pergi kerja, ada sebas yang disediakan. Itu contohlah. Okey. Menawarkan kursus kemahiran kepada belia bagi meningkatkan kemahiran mereka terutamanya dalam bidang pembinaan, pertanian dan perkilangan. Dia contoh situ. Kursus kemahiran dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan ataupun agensi-agensi swasta. Okey. 2018 soalan nombor 10, jelaskan kepentingan sektor pembinaan. Apa kepentingan kepada pembangunan negara? Okey, tengok jawapan dia. Menjana pendapatan negara seterusnya meningkatkan KDNK. KDNK ni keluaran dalam negara kasar dan merancangkan kemajuan ekonomi negara, mewujudkan peluang pekerjaan yang dapat mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan taraf hidup penduduk. Meninggalkan kemasukan pelabur asing yang membuka pusat membeli belah dan hotel-hotel terkemuka. Boleh bagi contoh nama hotel dan sebagainya. Okey, so soalan nombor 10B 2018, sektor pembinaan berkembang pesat di Malaysia. Mengapa sektor pembinaan berkembang pesat? Kita bagi terdapatnya banyak bekalan bahan mentah. Okey, terdapatnya bekalan tenaga buruh yang ramai. Okey, penggunaan teknologi tinggi. Bagi contoh, mesin bantuan simen, teknologi pemasangan cerucuk. Okey, 10C, huraikan kesan perkembangan sektor pembinaan terhadap alam sekitar. Apa kesan dia? Dalam sekitar ni, pembinaan kawasan perumahan mengurangkan kawasan hijau, seterusnya meningkatkan suhu setempat. Contohnya wujud fenomena pulau haba. Okey, ataupun wujudnya titik panas dan sebagainya. Berlakunya pencemaran udara akibat aktiviti pendarahan bukit, meratakan tanah dan aktiviti kuari yang meningkatkan kadar debu dan habuk dalam udara, seterusnya boleh mewujudkan fenomena jerbu. Boleh tambah dekat ujung tu. Okey, fenomena jerbu. Okey, kita sambung tu jawapan yang sesuai lagi untuk soalan 10C tadi. Yang ketiga, berlakunya kejadian hakisan tanah di kawasan pembinaan yang dilaksanakan di kawasan cerun. Contohnya berlaku kejadian tanah runtuh di tapak pembinaan. Okey. 10D, huraikan usaha untuk memastikan projek-projek pembinaan tidak menjejaskan kelestarian alam sekitar. 6 markah kat situ. Okay, usaha untuk memastikan projek pembinaan tu biasalah kita bagi mukadimah dia, pembuka bicara orang kata. Okay, menggunakan tenaga mesra alam yang tidak mencemarkan alam sekitar sebagai contoh penggunaan tenaga solar dalam menghasilkan penjanaan tenaga. Menggunakan bahan kita semula dan bahan mesra alam dalam projek pembinaan sebagai contoh menggunakan semula sisa pertanian seperti minyak enjin terpakai dalam aktiviti menerap jalan raya. Itu contoh. Okey. Sambung. Usaha untuk memastikan projek pembinaan tidak menjejaskan kelestarian tadi ada bagi 2 fakta. Fakta yang ketiga, menyediakan kawasan hijau di kawasan pembinaan, contohnya tidak menebang pokok-pokok tertentu
dan menanam semula pokok yang telah ditebang semasa kerja pembinaan. Contohnya boleh saya bagi contoh pembinaan KLIA. Okey, bagaimana KLIA ni mengekalkan sebahagian kawasan hutan asal. Okey, itu dipanggil pembangunan lestari lah. Okey, soalan nombor 8, 2019, tahun lepas. Okey, mengapakah berlakunya perubahan pengeluaran ikan meri berdasarkan dia bagi stimulus ni rangsangan, sama ada jadual, keratan akhbar, gambar dan sebagainya lah, itu dipanggil stimulus. Okey, dia bagi 4 markah kat situ. Perubahan pengeluaran ikan meri di Malaysia dari tahun 2013 hingga tahun 2015 adalah disebabkan oleh berlakunya pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal. Kita tengok balik ni. Kenapa jadi macam tu? Sebab apa? Tengok ni. 2013 1.48, 2014 1.45, 2015 1.41. Maksudnya berlakunya pengurangan. Sebab apa berlakunya pengurangan? Jadi lah kita tengok. Kita tulis kurang berdasarkan stimulus. Jangan kita tengok stimulus, tengok bahan rangsangan, tengok gambar yang diberi, tengok kereta akhbar, buat penilaian dulu, baru jawab. Okey, berlakunya pencemaran laut sebab tadi ada berlaku penurunan jumlah pengeluaran. Okey, sebab apa? Mungkin sebab adanya pencemaran laut akibat tumpahan minyak kapal serta pembuangan sisa toksik ke dalam laut menyebabkan ikan kuantiti ikan yang ada ditangkap tidak banyak. Okey. Penggunaan pukat tunda dalam aktiviti perikanan menyebabkan berlakunya kemusnahan terhadap ikan marin. Okey, ikan kecil apa semua habis musnah menyebabkan ikan tak dapat membiak. Okey, peningkatan aktiviti penambakan laut dan aktiviti pelombongan menyebabkan habitat ikan marin diancam kepupusan. Soalan nombor 8, kemukakan langkah-langkah 8B kemukakan langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengeluaran ikan marin. Maknanya tambah pengeluaran ikan ni. Okey, rondaan FPMM berdasarkan maritim ni bagi memastikan bahawa tiada nelayan-nelayan asing menceroboh. Tambah kat situ bagi mengelakkan kemasukan percobaan nelayan asing. Bila percobaan nelayan asing ni bekalan ikan negara kita ni dibawa keluar. So, nelayan tempatan tak boleh lah nak buat aktiviti ni. Menghapuskan dan mengharamkan penggunaan pukat tunda. Bagi apa? Bagi mengelakkan berlakunya kepupusan, terumbu karang dan sebagainya. Memperbanyakkan pembinaan tukun tiruan bagi menyediakan habitat hidupan marin. Sebab habitat semula jadi musnah. Kita bagi contoh tayar terpakai. Boleh bagi contoh ni. Apa contohnya? Penggunaan tayar terpakai. Penggunaan gelung simen dan sebagainya lah. Penyelidikan dan pembangunan berkaitan hidupan marin. Soalan nombor 19, C. Mengapakah kegiatan ekonomi dalam foto iaitu aquaculture? Dia bagi gambar, saya tak pergi gambar kat sini. Gambar tu macam peternakan ikan dalam sangkar. Dia berkembang di Malaysia. Kenapa? Terdapatnya permintaan yang tinggi dari dalam dan luar negara. Terdapat permintaan tinggi peringkat domestik, tempatan dan luar negara. Contoh dari negara Singapura. Okey. Seterusnya, terdapatnya galakan dari agensi kerajaan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, Jabatan Perikanan yang memberi bantuan modal dan menguruskan pasaran hasil aquaculture. Okey. Kita sambung. Poin yang ketiga. Selain itu, terdapatnya bekalan tenaga buruh yang ramai menggalakkan lagi perkembangan ekonomi aquaculture di negara ini. Bekalan tenaga buruh yang terdiri daripada buruh tempatan dan buruh asing, contohnya buruh dari negara Indonesia. Ada contoh kat situ. Fakta, ada huraian, ada contoh. Okey, soalan D. 2019, huraikan. Ini lebih kepada rubrik. Rubrik ni, huraikan halangan-halangan yang menjejaskan perkembangan kegiatan ekonomi aquaculture. Dia suruh huraikan. Hurai dia kena ada banyak. Saya suka ni. Kalau macam soalan dia keluar huraikan, jawab dia. Halangan pertama ialah melibatkan modal. Kekurangan modal menyebabkan kegiatan aquaculture tidak berkembang kerana kegiatan ini memerlukan modal yang tinggi. Contoh. Bagilah contoh. Kat sini. Sebagai contoh, kos untuk membina sangkar, mendapatkan benih ikan, makanan ikan dan penyelenggaraan sangkar yang semakin meningkat, menyukarkan para peternak. Ni baru 1 poin. 1 poin huraian dia, ada contoh dia, 3 markah. Okey, nampak? Boleh dapat lah. Aras 3, 5 hingga 6 markah. Tapi kita bagilah fakta lebih sikit. Okey, sambung fakta yang seterusnya. Apa? Halangan kedua. Tadi halangan pertama, ni halangan kedua. Ialah berlakunya pencemaran air laut dan air sungai yang menjejaskan kualiti air. Air yang tercemar akan menyebabkan ternakan mati dalam jumlah yang banyak.
Okey. Bagi contoh. Sebagai contoh, tumpahan minyak dari kapal akan mencemarkan air laut dan akan menyebabkan ternakan mati, seterusnya menyebabkan kerugian yang besar kepada peternak. Ni boleh pergi pada aras yang ketiga. Aras yang paling tinggilah markah dia. 5 hingga 6 markah. Okey. Okey, bagi lagi. Tadi hal yang kedua, ni hal yang ketiga pula. Kita bagi lebih. Supaya kita tidak terkucil. Kita bagi lebih lah. Okey, hal yang ketiga ialah masalah yang orang tengah. Orang tengah atau peraih akan membeli hasil ternakan pada harga yang rendah dan akan menjualnya pada harga yang tinggi. Dah beli rendah, jual pula tinggi. Contoh, peraih mengenakan syarat agar hasil ternakan perlu dijual kepada mereka agar pasaran hasil ternakan dapat dikeluarkan. Ini menyebabkan peternak tidak memperoleh keuntungan yang setimpal. Modal besar dapat untung kecil je. Itu halangan yang berlaku. Okey, tamat. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Okey, saya harap calon-calon SPM 2020 akan dapat menjawab dengan baik. Okey, jangan lupa berdoa agar anda akan mencapai kecemerlangan, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.